Oh, patutlah penat. Ni tak kayuh. Penat lah. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda yang menonton episod dari Ayah pada kali ini. Bagi anda yang pertama kali di sini selepas selesai tontonan anda, jangan lupa untuk memberikan sokongan dengan menekan butang subscribe, like, share atau komen. Anda juga boleh mengaktifkan simbol loceng selepas subscribe nanti untuk mendapatkan notifikasi terbaru apabila video baru kami keluar. Terima kasih. Hari ini 29 Ogos 2020 bersamaan jam 9.30 pagi. Saya dan perjalanan bersama keluarga kecil saya dan juga ibu mertua saya untuk pergi ke Taipei, Perak. Tempat yang kami ingin pergi hari ini ialah Taman Tasik Taipei yang merupakan taman awam pertama di Malaysia. Kami ingin beriadah di sana sambil menikmati pemandangan semula jadinya. Tepat pada pukul 11 pagi, kami pun tiba di Taipei. Bagi anda yang tidak tahu, sebelum 1937, Taipei merupakan ibu negeri Perak. Nama lama bagi Taipei ialah Kelian Pauh. Kelian bermaksud lombong. Pauh pula ialah sejenis buah mangga bersaiz kecil. Ianya ditukarkan kepada Taipei yang bermaksud aman atau damai dalam bahasa Hakka. Ianya berikutan tercetusnya pertelingkahan antara puak-puak pendatang negara China yang melakukan aktiviti pelombongan biji timah di daerah larut, iaitu puak Gihing dan puak Haisan yang begitu ramai di Kelian Pauh pada ketika itu. Persatuan kongsi gelap dari dua puak ini telah bertelingkah kerana lombong biji timah dan jana air. Setelah mendapat kata sepakat untuk berdamai, Taipei telah dipilih sebagai nama baru. Rentetan itu, Taipei yang bermaksud kedamaian luhur dibuka dan dihuni oleh Haisan, manakala Kamunting didamai oleh musuhnya Gihing. Akhirnya kami tiba di kawasan Taman Tasik Taipei ini. Taman yang bersejarah ini merupakan kawasan rekreasi pertama yang dibina di atas tanah bekas lombong biji timah dan juga adalah yang tertua di Malaysia. Taman Tasik ini dibuka pada tahun 1880-an. Kawasan tanah ini asalnya dimiliki oleh Chang Tai-ping, imigran Cina yang juga kapitan Cina terakhir di Malaya. Setelah kematiannya, anak kepada lelaki terkaya di Pulau Pinang ini mendermakan tanah ini untuk dijadikan taman awam. Selain itu, kawasan ini juga pernah dikuasai oleh pemimpin Haisan iaitu Chang Keng Hui. Selepas itu, pada tahun 1889, ketika British masih menguasai tanah Melayu, mereka telah melantik Frank Swettenham menjadi Residen Perak. Di sinilah segala-galanya bermula. Apabila beliau mendapati kawasan ini strategik untuk pembangunan, kerja-kerja membaik pulih pun dimulakan sehingga ia dibuka untuk orang awam pada 17 November 1893 dengan lebih komersial berbanding pada awal pembukaannya. Pembangunan ini juga dibantu oleh penguasa pelombongan William Scott sebagai peneraju yang menyusun pelan pembangunan. Pada ketika itu, landscape taman ini pula direka oleh seorang warga British, Charles Compton. Hasil idea beliau, keunikan taman ini sering menjadi tulisan ramai warga Britain yang melawat Malaya. Pendek kata, ramai yang memuji taman ini kerana suasana sebegini tidak dapat dinikmati di England ketika itu. Keindahan taman ini masih terselah sehingga kini.
Apabila tiba sahaja di taman ini, kami terus mencari tempat yang sesuai untuk melepak dan membentangkan tikar sambil menghayati keindahan di sini sebelum melakukan aktiviti yang lain. Dua orang hero kecil saya, iaitu Im dan Is, macam biasalah, sangat seronok melepak di tempat yang luas seperti ini. Mereka berlari-lari gembira sampai ada masa saya menjadi risau jika mereka akan terjatuh. Oh my boy. Seterusnya, saya membawa Im, Is dan isteri saya menaiki bot Answer yang ada di tasik ini. Ibu mertua saya dan Abang Aish tidak mahu menyertai kami dan memilih untuk terus berehat di tempat rehat kami di bawah pokok tadi. Harga untuk menaiki bot Answer untuk 4 orang pun sangat berpatutan, iaitu cuma RM20 sahaja. Wah, anda lihatlah sendiri keindahan tasik di sini. Rasa tidak sabar untuk menaiki bot di dalam tasik ini. Di sini mempunyai 3 tasik besar yang dikenali sebagai South Lake, West Lake dan Jungle Lake, yang merupakan komponen penting di Taman Tasik Taiping ini. Selain itu, tasik ini juga menjadi zon takungan air untuk mengelakkan kejadian banjir kilat di bandar Taiping ini. Rasa seronok dapat peluang menaiki bot di sini dan merasai sendiri keasyikan yang ada di taman yang diiktiraf sebagai tapak warisan kebangsaan oleh Jabatan Warisan Negara ini. Semakin lama melihat pemandangan di sini, semakin indah rasanya. Jadi, tidak hairanlah kenapa pada 21 Disember 2018, taman ini pernah menjadi salah satu kriteria yang membuatkan Taiping tersenarai di dalam 100 destinasi lestari terbaik dunia 2018 dan pada ketika itu berada di tangga ketiga oleh Green Destination Award. Penat kayuh, tak sampai setengah jam lagi. Baru berapa minit je dah penat dah. Berapa nampak? Hanya beberapa minit mengayuh bot ini, saya dah berpeluh-peluh dan mula terasa kepenatannya. Sesekali kami mengayuh bot ini ke arah tempat berehat ibu mertua saya dan Abang Aish. Hai, bye-bye nenek. Panggil nenek. Tu nenek. Sana. Sebenarnya saya agak pelik kerana isteri saya cool dan relax sahaja, tidak berpeluh pun walaupun dia juga mengayuh bersama. Dia siap berseronok sambil menangkap gambar-gambar di sini lagi. Tepi sikit dek. Oh, patutlah penat ni tak kayuh. Ni kayuh seorang patutlah penat. Oh my god, patutlah penat sangat. Hampir 30 minit mengayuh seorang diri rupanya. Waktu pun sudah tiba untuk kembali semula ke daratan. Pertama kali membawa hero-hero saya menaiki bot untuk menambah pengalaman mereka. Oh, Im. Mana sini? Puas hati tak naik? Puas hati? Puas? Is, sini Is. Okey. Puas hati tak naik bot? Mana Abi? Mana sini? Setelah penat menaiki bot, Im dan Is berkali-kali minta untuk menaiki basikal yang boleh disewa di sini.
Kasihan pula, jadi saya pun melayanlah permintaan mereka ini. Rasa bangga apabila dapat membawa anak-anak ke tempat-tempat yang terbaik di Malaysia ini. Tempat yang penuh dengan sejarah dan juga pencapaian yang boleh menjadikan inspirasi dalam hidup mereka nanti. Bagaikan tidak percaya, kawasan indah di sini adalah merupakan lombong biji timah suatu masa dahulu. Penjajah yang menguasai Taiping pada 1880-an, iaitu British, betul-betul menggunakan peluang yang ada untuk mendapatkan hasil biji timah di sini. Walau bagaimanapun, orang kita bukanlah orang yang senang mengaku kalah. Lihat sahaja kisah perjuangan orang kita seperti Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor, Si Putong, Pandak Endon, Laksmana Muhammad Amin, Ngah Ibrahim, Ngah Jabur dan lain-lain lagi yang sanggup berjuang sehingga ketitisan darah yang terakhir. Takdir Allah menentukan segalanya, tetapi kita bukanlah bangsa yang senang dipijak sesuka hati. Pantang maut sebelum ajal, itulah bangsaku. Semoga kekuatan ini tertanam di dalam jiwaku, anak-anak dan semua bangsaku yang hidup sekarang. Dah terror, dah pandai dah. Kayu lagi. Ayo. Itu sahaja video dari ayah pada kali ini. Kami semua pun sudah penat, tetapi puas hati dapat melepak di Taman Tasik Taiping ini selama hampir 3 jam. Bertemu lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe. Bye.